Nah, soalan ni ia berkenaan rajah 1.1 menunjukkan struktur dalam sel tumbuhan. Katakanlah kalau soalan tu tanya, soalan tu hanya kata sel. Macam mana awak nak identify gambar ni adalah sel tumbuhan atau haiwan? The first awak tengok adalah vacuole. Second awak tengok dinding sel. Kalau ada dinding sel, ada vacuole, of course lah sel tumbuhan. So, soalannya di sini, daripada gambar ni awak tengok, okey, R ni ini adalah JEK, jalina endoplasma kasar, which is fungsi dia angkut tau. Angkut protein. Lepas tu kita ada jasad Golgi. Awak tak boleh guna short form tau. Saya je boleh. Jadi jasad Golgi fungsinya adalah ubah suai protein. And then kita ada vacuole. Fungsi vacuole ni ada, dalam vacuole ni ada cecair yang kita kenali sebagai subsel. So dalam subsel ni ada apa? Ada H2O, asid organik, ada asid amino, enzim dan juga bahan kumuh metabolisme, contohnya karbon dioksida. So marilah kita teruskan. Now, nyatakan kandungan organel U. So U. So U adalah vacuole. Okay, dia kata sebab dia kata kandungan kan. So kandungannya adalah subsel. Okay, so satu markah. So terangkan satu peranan organel U yang berkaitan dengan fungsinya. Organel U ni sebenarnya fungsinya menyerap air. Untuk apa? Untuk kesegahan. Kesegahan untuk tumbuhan jenis apa? Biasanya tumbuhan jenis serba. Tumbuhan tidak berkayu. So, menyerap air dan menyokong tumbuhan untuk mengekalkan kesegahan tumbuhan. So, seterusnya. Okay. Now, kedua-dua organel P dan Q. P adalah mitokondria. Q adalah kloroplast, terlibat dalam proses fisiologi. So, kalau kloroplast terlibat dalam fotosintesis, kalau mitokondria adalah respirasi sel. Okey, so di sini, apakah persamaan kimia? Ni merentas kurikulum, nak tanya pasal equation chemistry, chemical equation. So di sini equation dia adalah glukosa plus oksigen menghasilkan gas karbon dioksida, air dan juga tenaga. Ni sama ada tahu atau tak lah, do or die lah. Okay, now kalau sini pula persamaan kimia untuk organel Q. So organel Q adalah fotosintesis. So fotosintesis memerlukan apa? H2O, air, gas karbon dioksida dengan bantuan tenaga cahaya dan klorofil menghasilkan glukosa dengan oksigen. Kalau awak perasan, dua-dua equation ni macam terbalik sikit tau. Nampak tak? Kalaulah mitokondria, respirasi, dia guna glukosa. Glukosa digunakan. Kan? Kalaulah fotosintesis, glukosa dihasilkan. Right. So seterusnya. Okay. Terangkan hubungan antara organel R dan juga S. R adalah JEK, S adalah jasad Golgi. So cerita dia macam ni tau. Sebenarnya dia mula dengan dekat jalina endoplasma kasar ni dia ada ribosom. So yang titik-titik ni ribosom. So ribosom ni dia hasilkan protein. So JEK fungsi dia adalah angkut protein. So dia nak angkut pergi ke mana? Nak angkut pergi ke jasad Golgi. Tapi kalau saya nak to be specific, daripada JEK nak angkut ke jasad Golgi ni memerlukan vesikel angkutan. So bila lah protein ni diangkut ke jasad Golgi ni, protein akan diubah suai menjadi enzim. Kalau enzim tu dirembeskan keluar, alright, kita panggil dia sebagai enzim luar sel atau enzim ekstrasel. Okay, now, so di sini jawapannya. Right, so R akan mengangkut protein ke S. So di S, protein akan diubah suai menjadi enzim. Kalau saya nak buat daripada S, daripada R ke S ni, nak ke S ni sebenarnya ke S menggunakan, saya nak cantikkan, menggunakan vesikel angkutan. So protein akan diubah suai menjadi enzim. Kalau enzim tu diangkut keluar ke membran sel, kita angkut menggunakan vesikel
rembesan. Okay. Now, next question. Terangkan apakah yang berlaku jika organel T tidak ada dalam tumbuhan. So, organel T ni terlibat dalam dua. Satu adalah aktiviti sel. Kedua adalah untuk genetik. Sebab genetik dalam nukleus ada kromosom. So, kromosom ni yang tentukan genetik kita. Right. So, dia tanya kat sini. Apakah yang berlaku pada organel T jika tak ada dalam tumbuhan? So, tidak dapat mengawal aktiviti sel. So, aktiviti sel contoh macam metabolisme ke respirasi tidak dapat berlaku. Sebab dia kena dapat permission daripada Big Boss. So, nukleus ni macam Big Boss lah. Okay. Now, seterusnya. Next question. Okay. Rajah 1.2 menunjukkan hujung pucuk. So, hujung pucuk ni sebenarnya banyak sel-sel muda yang kita kenali sebagai sel meristem. Sel meristem terlibat dalam proses mitosis. Proses mitosis ni adalah proses pembahagian sel yang memerlukan banyak tenaga. So, questionnya di sini. Okay, nyatakan organel yang boleh didapati dalam kepadatan yang tinggi pada hujung pucuk, which is mitochondria. So, terangkan jawapan anda di C1. Menghasilkan tenaga. Dan juga kenapa menghasilkan tenaga? Untuk proses pembahagian sel. Kalau lebih spesifik, apa dia? Mitosis. So, 1 markah, 2 markah. Alright. So, next question. Question number 2. Saya minta maaf tau, saya dah conteng ni. Rajah 21 menunjukkan struktur membran plasma yang terlibat dalam kawalan pergerakan bahan. So, ini adalah struktur membran sel. Struktur membran sel ni kita kenali dia sebagai model mozaik bendalih. Kenapa model mozaik bendalih? Sebab ada macam-macam kat atas membran sel. Kita ada glycoprotein, kita ada protein pembawa, kita ada yang protein. So, bentuk dia cantik. Macam kita punya mozaik, macam tak. Sebab tu kita panggil dia sebagai model mozaik bendalih. So, dekat model mozaik bendalih ni, kita ada bahagian yang ini. Ini kita panggil dia kepala. Ini adalah duifosfolipid, lapisan duifosfolipid. Lapisan duifosfolipid terdiri daripada kepala hidrofilik dan terdiri daripada ekohidrofobik. Kalaulah filik suka siapa? Suka air. Hidrofobik tak suka air. Suka siapa? Suka lemak. Bahan-bahan yang larut lemak dia sukalah. Okey. Nah, kalaulah awak tengok dekat sini. Okey, you guys tengok kat sini. Kalaulah ada ATP saja, ini adalah pengangkutan aktif. So, senang kata membran plasma ni sebenarnya fungsinya apa? Mengawal pergerakan bahan. So, pergerakan bahan ni sebenarnya ada dua jenis. Satu adalah pengangkutan pasif. Kedua adalah pengangkutan aktif. Kalau ia melibatkan tenaga, ia pengangkutan aktif. Kenapa? Pergerakan bahan adalah dari kepekatan rendah ke tinggi. Bayangkan macam awak nak mendaki lah, nak daki Gunung Kinabalu daripada rendah ke tinggi. So, awak perlukan tenaga. Tapi kalau pengangkutan pasif, ia bergerak pula terbalik. Daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Macam nak turun. Biasanya kalau nak turun, kita tak seksa sangat. Nak naik tu seksa. So, kalau yang ini, daripada kawasan kepekatan tinggi ke rendah, tak guna tenaga. Tak perlu tenaga. Okay. Now, soalan dia sini. Nyatakan ciri-ciri contoh bahan molekul yang bergerak merentasi struktur L. Struktur L ni adalah duifosfolipid. Awak bayangkan duifosfolipid ni, L ni, yang tengah ni, dia tak suka air. So, dia suka siapa? Bahagian tengah ni dia suka bahagian yang lipid. Bahan molekul lipid, jenis lipid ataupun bahan yang kecil, tak bercas. Tak bercas. So, contoh bahan dia sini larut lipid dan molekul kecil tidak bercas. Contoh bahan yang larut lipid adalah ni, glycerol, asid lemak, vitamin A, D, E, K. Kalau molekul tidak bercas tetapi saiznya kecil adalah oksigen, gas karbon dioksida dan juga air. Okey, macam ni kan. Kalau molekul itu kecil, dia melalui resapan ringkas dan juga osmosis. Tapi osmosis hanya untuk molekul air. Tapi kalaulah bahan tu besar dan ia bergerak daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah, dia perlukan asisten. So, itu kita panggil resapan berbantu. Resapan berbantu, dia menggunakan protein pembawa. PP, protein pembawa.
Sebab besar sangat kan nak masuk, dia perlukan asisten, protein pembawa. So, apa contoh molekul besar? Glukosa, asid amino dengan ion. So, apakah persamaan resapan membantu dengan pembuatan aktif? Persamaannya, dua-dua memerlukan protein pembawa. Bezanya, aktif dia memerlukan tenaga, kalau resapan membantu tak perlu tenaga. Now, perbezaan kat sini. Nyatakan berdasarkan 2.1, nyatakan perbezaan antara X dan juga Y. X adalah pengangkutan aktif, Y adalah pengangkutan pasif. Tetapi X memerlukan tenaga, Y tidak memerlukan tenaga. Kalau soalan tanya apakah persamaan antara X dan Y? Persamaan, kalau soalan tanya persamaan, kedua-duanya memerlukan protein pembawa. Kalaulah soalan tanya. Right. So, lagi kat sini kan, pergerakan. Kalaulah pengangkutan aktif, dia lawan. Sebab dia bergerak daripada kawasan kepekatan rendah ke tinggi. So, kita kata melawan cerun kepekatan. Kalau ini daripada tinggi ke rendah, kita kata dia ikut cerun kepekatan. Now, proses ini akan berakhir dengan apa? Proses ni boleh berhenti tak? Kalau pengangkutan aktif boleh berhenti dengan menyebabkan satu bahagian tu berlakunya pengumpulan bahan, satu lagi berlakunya penyingkiran. Tetapi kalau pengangkutan pasif, resapan membantu, proses ini berlaku dan berhenti sehingga keseimbangan tercapai. Maksudnya dua-dua bahagian sama banyak, sama balance. Alright. So, kita teruskan. Berdasarkan Rajah 2.1, terangkan bagaimana bahagian A boleh diangkut merentasi membran plasma ke dalam sel. So, bahan A mula-mula ni step first up. Bahan A akan bergabung. Keyword dia kata kunci gabung. Bahan A akan gabung dengan protein pembawa. Kat mana? Kat tapak aktif. So, ayat first paling penting keyword gabung. Nampak tak ni gambar first? Dia bergabung. Lepas dia bergabung, ubah bentuk. Protein pembawa ni, keyword dia kat sini, ubah bentuk. Bila dia ubah bentuk, awak nampak tak? Ini mula V tu ke atas, lepas tu ni V ke bawah macam ni. Bila dia ubah bentuk, apa kesannya? Bahan A dapat masuk ke dalam. Keyword dia masuk. Gabung, ubah, masuk. Gabung, ubah, masuk. So, bahan A dapat masuk. Kemudian, protein pembawa kembali kepada bentuk asal untuk angkut bahan lain. Untuk angkut bahan lain. Now, seterusnya. Rajah 2.2 menunjukkan batang sawi hijau yang dipotong secara memanjang ke dalam jalur. Jalur itu direndam dalam air suling. So, air suling ni banyak apa? Banyak molekul air kan? H2O dia banyak. Ini kita nak cerita pasal jenis larutan tau. Jenis larutan bandingan. Kalaulah awak tengok, kalau larutan tu jenis hypertonik, maksudnya H2O dia banyak. Hyper H2O sikit, zat terlarut banyak. Ini kita kata pekat gila, buat air pekat gila. Kalaulah hypotonik, kita nak cakap tu cair. Hypo ni pula hypotonik, larutan hypotonik. H2O adalah banyak, zat terlarut sikit. Macam buat air sirap, bayangkan air satu jug, and then dia punya sirap katakanlah satu sudu. Zat terlarut sikit. Kalau isotonik sama banyak. Isotonik. So, dalam kes ni air suling. Kalau awak nampak air suling, dia ada H2O saja. So, basically air suling adalah hypotonik. So, kita potongkan epidermis. Ni epidermis ni adalah kawasan yang tak terlap air. Air tak akan masuk melalui epidermis. Epidermis macam kulit awak. Kulit awak ni tak terlap air. Tak adalah maksudnya ada awak nampak kawasan yang basah, awak letak kulit awak and then dia boleh serap air kan? Tak. So, kulit awak tak terlap air. So, sama juga. Epidermis ni tak terlap air. So, air akan masuk dekat bahagian yang ni, yang kita kenali sebagai subsel. So, bila kita rendam dalam air suling adalah hypotonik sebab molekul air dia banyak. Dia akan menyebabkan H2O meresap masuk. Bila H2O meresap masuk, jisim bertambah. Sel memanjang. So, sel menjadi segah. So, ayat dia kat sini.
jalur, fakta lah. Mula awak tengok apa yang awak nampak. Yang awak nampak kat sini, jalur memanjang, sel menjadi segah. Jisim bertambah. Kenapa boleh jadi macam tu? Ini adalah disebabkan H2O meresap masuk. Kenapa H2O boleh meresap masuk? Disebabkan air suling adalah hipotonik kepada sel. So, 2 markah. Okey, so terusnya. Okey, soalan 3. Nah, soalan 3 kita nak cerita pasal jenis protein berdasarkan tengok dia punya tahap kompleksiti dia. Okey. Now, kalau yang simple ni, ini adalah protein primer. Ini KBSM belajar, KSSF tak belajar, tapi tak apa, ilmu kan. Now, kalau yang ini adalah tertier. Tertier ni dia adalah dalam bentuk 3D. So, contoh-contoh protein tertier adalah enzim, antibody dan juga hormon. Kalau kuaterner, satu je, which is hemoglobin. Okey. So, kalau yang ini primer, ini adalah daripada ikatan peptida je. Macam ni. Daripada monomer, asid amino ni bergabung membentuk ikatan primer. Ikatan peptida. So, contoh Q. Q adalah enzim, antibody, hormon. Kalau R ada satu saja, hemoglobin. So, hemoglobin boleh jumpa kat mana? Dalam sel darah merah. Apakah fungsi hemoglobin? Untuk angkut oksigen. Right. So, now, macam mana terangkan bagaimana monomer protein membentuk P? Maksudnya daripada ringkas satu ni, macam mana nak bentuk kompleks ni, ada ikatan. Okey, ini kondensasi ke hidrolisis? Of course lah kondensasi. Awak ingat kondensasi kahwin daripada single jadi double. Okey, so kondensasi. So, proses ni kita kenali pertama sebagai kondensasi. So, kondensasi ni apa? Gabungan asid amino bergabung membentuk rantaian polipeptida, bergabung membentuk ikatan peptida, ataupun awak sebut rantaian peptida pun tak apa. Dan proses ini melibatkan penyingkiran molekul air. Terbalik dengan hidrolisis. Hidrolisis proses pecah molekul daripada kompleks menjadi ringkas. Dan hidrolisis melibatkan proses penambahan molekul air. Ni nampak tak? Okay. Now, seterusnya. Now, tajuk ni tengok Rajah 3.2 menunjukkan proses biokimia yang melibatkan S dan juga T. So, awak tengok dekat sini tau. Soalan ni soalan kibat sikit. Dia pakai glukosa. Satu hasil dia pakai tunjuk awak hasil dia. Glukosa dengan galaktosa. Ni awak kena tahu. Glukosa dengan galaktosa ni awak kena tahu kelas-kelas karbohidrat. So, karbohidrat ni ada 3 jenis tau. Awak ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Kalau glukosa, galaktosa ini adalah monosakarida. So, tengok kat sini tau. Ini saya conteng sikit kat tepi. Okey. Kalaulah glukosa, maksudnya glukosa ni adalah monosakarida. Monosakarida kahwin dengan monosakarida membentuk disakarida. Okey. So, awak tengok. Kalaulah mono dia adalah galaktosa dan glukosa, apakah disakarida dia? Disakaridanya adalah laktosa. Yang ni awak kena tengok buku tau. Macam kalau unit asasnya, monomernya adalah glukosa, disakaridanya maltosa. Kalaulah monosakaridanya, yang asal dia, yang unit paling kecil dia glukosa dengan fruktosa, ia akan membentuk apa? Membentuk sukrosa. Apakah itu sukrosa? Sukrosa adalah disakarida. Okey. Now, kalau dalam kes ni, of course lah understood. This one adalah laktosa. Tapi macam mana awak tahu? T ni substrate, S ni enzim. Awak tengok daripada gambar. Kalaulah dia tidak berubah, sebelum dan selepas ni tidak berubah, awak terus understood ini adalah enzim. Macam mana awak tahu substrate? Sebab substrate di akhir tindak balas, dia akan berubah menjadi hasil. Ini adalah hasil. So, T adalah substrate, S adalah enzim. Okey. So, kalaulah S tu adalah T adalah substrate, so substrate tu adalah laktosa. S tu adalah laktase. So, penamaan enzim berdasarkan substrate yang kompleks sikit. Okey. So, maksudnya kalaulah substrate tu maltosa, nama enzim maltase. Kalaulah
substrate tu sukrosa, nama enzim tu adalah sucrase. So, berdasarkan rajah 3.2, awak kena tengok dalam rajah ni tau, ciri. So, awak tak boleh jawab sejenis protein diperlukan dalam kuantitas sedikit. Ini betul ciri-ciri protein. Tetapi, soalan tanya berdasarkan rajah 3.2. Nak mengelakkan daripada awak tak dapat markah. Okay, now, so berdasarkan rajah 3.2, apa yang kita nampak? Pertama, kita nampak dia spesifik. Kenapa? Kalaulah substrate tu laktosa, enzim lactase. So, senang kata lactase hanya boleh bertindak balas dengan laktosa je. Lactase tak boleh bertindak balas dengan maltosa. Tak boleh. Ni tak boleh. Okey. So, kenapa spesifik? Sebab dia ada tapak aktif. Kemudian, ciri kedua, tidak berubah selepas tindak balas. Awak nampak kat sini kan? Sama sahaja. Okey. Now, kita teruskan. Okey. Now, rajah 3.3 menunjukkan sehelai baju dengan kesan darah. Now, baju tersebut mempunyai cucian dengan sebab pencucian mengenai enzim protease pada suhu 60 darjah Celsius. So, sekarang kita nak bagi kotoran hilang. Stain ni hilang. Tapi sekarang kita pakai 60 darjah Celsius. So, dalam tindak balas enzim ni hanya boleh bertindak balas kalau suhu optimum. Dan suhu optimum untuk tindak balas enzim adalah 37 darjah Celsius. Okey, hingga 40. Kalau suhu tu terlampau rendah, kalau sini suhu rendah sangat, sini suhu tinggi sangat. Kalau suhu tinggi sangat, enzim boleh mati. Kita panggil dia ternyah asli. Kalau suhu rendah sangat, enzim kita kata tak aktif. So, ini suhu tinggi sangat, terlampau tinggi. So, apa kesannya? Awak rasa kesan darah boleh hilang tak? Tak kan? So, jawapannya kesan darah pada baju tidak hilang. Kenapa tidak hilang? Sebab suhu 60 darjah Celsius tu adalah terlalu tinggi. So, apa kesan suhu terlalu tinggi? Akan menyebabkan tapak aktif berubah bentuk. Bila tapak aktif ni berubah bentuk, kita kata enzim tu mengalami ternyah asli. Alright. So, dapatlah 3 markah. So, kita teruskan. Alhamdulillah, soalan 4. Maafkan saya. Okey, ini rekod kali kedua tau. Aduh. Okey, now. Rajah 4. Soalan 4. Rajah 4.1 menunjukkan turus vertebra. Okey. Now, turus vertebra ni sebenarnya kita ada 5 jenis. Kita ada first, kita ada cervix. Second, kita ada thorax. The third one, kita ada lumbar. And then, kita ada sacrum, kita ada coccyx. Tapi yang paling glamour adalah cervix, thorax, lumbar. So, STL. Ini yang paling glamour. So, kat leher, bahagian leher adalah cervix. Bahagian dada ni adalah thorax. Bahagian punggung tu, dekat bahagian punggung, pinggang lah. Pinggang tu adalah lumbar. So, ini paling cantik dah saya lukis. So, ini adalah ciri asas vertebra. Satu vertebra. Okey, satu vertebra. Alright. So, kita nak bayangkan vertebra ni macam ada 2 tanduk. Tanduk yang tengah ni, this one ni, ini ni. Yang first ni, ini namanya cuaran spina. Yang tepi ni sepasang ni, ini kita panggil dia sebagai cuaran melintang. Yang tengah-tengah ni, ini tempat letak salur saraf. Sebab fungsi turus vertebra sebenarnya untuk melindungi saraf tunjang. Ini tempat salur saraf. And then yang tengah ni, okey, ini adalah sentrum. So, sentrum ni nak support beban. Okey, so setiap adik-beradik, awak bayangkan antara STL ni dia ada ciri-ciri khas. Contoh bayangkan macam cervix tu tinggi ke, thorax tu rendah ke, kita bayangkan lumbar tu gemuk, something macam tu. Kalau cervix, apakah ciri khas untuk cervix? Dia ada salur arteri kat tepi ni. Ini adalah untuk cervix. Kalaulah thorax dia ada cuaran-cuaran dia ni semua panjang. Cuaran dia panjang. Kalau lumbar paling gemuk, paling besar. Kenapa? Sebab sentrum dia besar. Kenapa sentrum mesti besar? Sebab dia nak support beban, menyokong beban. So, pertama, namakan cervix di kawasan P. P adalah, namakan vertebra di kawasan P. So, P adalah cervix. Q adalah thorax. So, cervix ni ada 7. Tapi nombor 1 dengan nombor 2 special betul. So, kalau nombor 1 kita panggil dia sebagai atlas. Nombor 2 sebagai axis. Atlas ni adalah untuk awak cakap yes. Angguk.
Kalau katakanlah second one ni adalah untuk no movement, awak geling. Okay. So, atlas axis. Right. Now, ni tadi kita dah cakap. Nyatakan satu ciri istimewa vertebra P, Q dan R. So, ciri istimewanya kalau cervix dia ada salo vertebra. Salo vertebra pula. Salo arteri. Kalaulah thorax dia mempunyai cuaran spina dan cuaran melintang yang panjang. Kalau lumbar mempunyai sentrum yang besar. Alright, so kita teruskan. Nah, Rajah 4.2 menunjukkan kedudukan otot semasa lengan dibengkokkan. So, anything pergerakan melibatkan otot antagonistik. Ada satu otot tu nama antagonistik. Apakah yang dimasukkan antagonistik? Bila satu otot tu kecut, dia is kecut, satu otot tu adalah kendur. So, bicep and tricep adalah contoh otot antagonistik. Bicep and tricep. Okay. So, yang ini, oh my god. Okay. Yang ini yang menghubungkan antara otot dengan tulang, ini kita kenali sebagai tendon. So, tendon ni fungsi dia menghubungkan tulang dengan otot, TO. Tulang dan otot. Kalau tisu P ni ligamen. Ligamen ni, untuk apa ligamen? Dia menghubungkan T and T. Tulang dengan tulang. Ni tulang. Okay. Right. Apakah itu sendi? Now, sendi adalah tempat dating tulang dengan tulang. Tulang jumpa tulang namanya sendi. Okay. So, tempat pertemuan tulang dan tulang namanya sendi. So, sendi ada dua jenis berdasarkan pergerakan. Kalau sendi tidak bergerak, kita panggil dia adalah, sendi ada dua. Satu adalah sendi tidak bergerak. Ni tak tau. Tidak bergerak. Satu lagi sendi bergerak. Kalau sendi tak bergerak, contoh paling famous adalah kat cranium, which is kita panggil dia sutur atau sutur lah. Okay, suture. Sutur kot, bahasa Melayu panggil sutur. Okay, kalau yang bergerak, kita tengok dia punya movement. Kalau bergerak pada satu satah, 180, kita panggil dia angsel. Contohnya adalah siku. So, ini, yang rajah ni, ini adalah angsel lah kan? Sebab siku. Kalau lesung, dia boleh bergerak semua arah. Contohnya macam kat punggung ataupun bahu. So, pergerakannya adalah 360 darjah. So, nyatakan jenis sendi yang didapati di siku. So, siku ni adalah angsel. Kenapa? Sebab dia bergerak pada satu satah. 180 sahaja. Nyatakan ciri tisu P. So, P, this one P adalah ligamen. So, dia adalah kenyal dan liat. Apakah fungsi ligamen? Ligamen ni sebenarnya adalah tisu penghubung. So, dia hubungkan apa? Dia hubungkan tulang dengan tulang. Kalau tendon, tulang dengan otot. Okay. Now, terangkan bagaimana pembengkokan lengan boleh berlaku. Okay. Pembengkokan lengan, apa-apa pergerakan, ia melibatkan otot antagonistik. So, apakah maksud otot antagonistik? Apabila bicep mengecut, tricep kendur. Bicep kecut. So, yang kecut tu buat kerja. Kenapa mesti bicep tu kecut? Kenapa ada otot tu kecut? Bila pengecutan otot, dia akan menyebabkan ada daya dipindahkan. Okay, daya dipindahkan tu ke tulang. Siapa yang tolong pindahkan daya dipindahkan daripada otot bicep ni ke tulang? Itu adalah kerja tendon. So, 3 markah. So, seterusnya. Okay, now this one. Seorang atlet baru sahaja menyelesaikan acara trek 400 meter. Dia mengalami kelesuan otot rangka di kaki. Seterusnya, atlet itu menarik nafas panjang beberapa kali. Okay, now, terangkan mengapakah atlet menjalankan aksi ini. Kenapa lepas lari dia menarik nafas panjang? Awak logik, kenapa awak tarik nafas? Awak tarik apa sebenarnya? Awak sudut apa masa tu? Awak sedut oksigen. Lebih banyak oksigen. Kenapa kena sedut banyak oksigen? Sebab keadaan tu sebenarnya atlet tu mengalami hutang oksigen. Oksigen debt. Apakah yang dimaksudkan oksigen debt? Oksigen debt tu apabila asid laktik tu banyak berkumpul dekat awak punya muscle, otot. So, kita tak nak asid laktik. So, kita nak buang asid laktik. So, macam mana nak buang asid laktik? So, kita tarik nafas banyak. So, oksigen ni nanti akan oksidakan asid laktik. So, bila semua asid laktik tu dah habis daripada otot kita, so, kita kata hutang oksigen telah dibayar. So, kesimpulan, kelesuan otot disebabkan asid laktik. Banyak asid laktik, kita panggil itu keadaan itu adalah hutang
oksigen. So hutang wajib dibayar. So bayar dengan apa? Bayar dengan oksigen. Kenapa oksigen? Sebab oksigen sajalah yang boleh mengoksidakan atau menyahkan untuk membuang asid laktik daripada badan kita. Alright. So alhamdulillah, last. Okay. Rajah 5.1 menunjukkan struktur otak manusia. So otak manusia ni terdiri daripada 3 bahagian. Saya minta maaf tau, dah conteng habis ni. The first one, paling besar, we call this one adalah cerebrum. The second one, bawah ni kita panggil adalah sebagai cerebellum. And then, paling bawah ni macam pangkal dekat otak. Paling bawah on the bottom one ni. Okay, kalau konon kalau tok cerita Mak Saleh apa, pergi ni dekat leher je, ketuk je bahagian leher, pengsan. Kenapa? Sebab kononnya yang diketuk tu kena medula. Kenapa? Sebab medula tu dia kawal tindakan luar kawal. Contoh macam bernafas. So, ini adalah medula. Okay, now kita teruskan. Now, cerebellum ni dia mengawal tindakan terkawal tau. Kalau cerebellum adalah untuk keseimbangan. Kalau medulla oblongata adalah untuk degupan jantung. Tindakan luar kawal. So, region Y adalah untuk keseimbangan badan. Kalau Z medulla oblongata. So, untuk tindakan luar kawal. Contohnya pernafasan, degupan jantung. Degupan jantung awak laju adalah disebabkan oleh kelenjar. Kelenjar ni tolong. Kelenjar adrenal yang letak kat atas buah pinggang awak tu. Dia menghasilkan adrenalina. Kalau adrenalina tu banyak, dia akan menyebabkan degupan jantung awak laju. So, once actually panic. Panic adalah disebabkan dalam satu keadaan badan awak macam mana? Bila panik, kelenjar adrenal awak akan merembeskan adrenalina. So, bila adrenalina banyak, dia akan menyebabkan degupan jantung laju. Okay. Sebab tu kalau orang panik, awak rasa jantung macam nak terkeluar. Okay. Now, yang ini awak boleh tengok sendiri. Cerebrum kita ada banyak bahagian. The first one dekat bahagian tengah, bahagian depan ni, yang kalau awak belajar sakit kepala, itu adalah untuk mental. Sebab tu awak rasa sakit kepala. Kalau belakang, ini adalah penglihatan. Kalau awak naik motor, tak pakai helmet, awak terhentak kat kepala bahagian belakang, maybe dia boleh mengganggu awak punya vision ataupun penglihatan. Alright. Now, kenapakah X mempunyai kawasan berlipat-lipat? Macam okey, sebab untuk menambah luas permukaan. Bila luas permukaan tu bertambah, banyaklah sel saraf kita boleh letak dalam tu. Okey. Now, next one. Rajah 5.2 menunjukkan arka refleks yang terlibat dalam tindakan refleks. Tindakan refleks ni dalam ni, okey. Tindakan refleks, basically we have two type of tindakan refleks. Pertama adalah melibatkan 2 neuron. Kedua, melibatkan 3 neuron. Yang melibatkan 2 neuron adalah sentakan lutut sahaja. Kalau 3 neuron terpijak paku ataupun terkena benda panas. Okey. Now, so yang ini adalah melibatkan 3 neuron kan? Okey. Now, soalan, nyatakan perbezaan struktur X dan Y. Okey. Now, awak tengok tahu macam ni. Kalaulah you guys nampak macam ni kan, ni bengkak kan? Ini kita panggil, ini kawasan dorsal. Kenapa awak tahu dorsal? Sebab bahagian ni bengkak. Kenapa mesti bengkak? Sebab ini bengkak untuk penempatan badan sel neuron efferent atau neuron deria. Neuron deria. Kalau ke BSM panggil efferent, kalau ke SSM panggil deria. Okay. Now, so perbezaan. Ni saya buat struktur lidi je tau. So, perbezaan untuk neuron deria ataupun efferent. Neuron deria ni, badan selnya ada di tengah ni. Badan sel. Macam jin mata satu ni. Ini badan sel. Kalau lah neuron motor atau efferent, badan selnya adalah di hujung. Okay. So, awak tengok kalau badan sel kat tengah, itu adalah neuron deria. Kalau badan selnya di hujung, itu adalah neuron motor. So, inilah jawapannya. Lepas tu awak tengok, sebelum badan sel, before badan sel, kita panggil dia sebagai dendrit. Lepas badan sel, axon. DA. Sebelum badan sel, dendrit. Ni dendrit. Okay, so ataupun saya buat macam ni lah conteng Kalau yang ini, macam ni kan. This one, like this. So, ini adalah badan sel. BD, badan sel. Ini adalah badan sel. Lepas badan sel, this one, ini kita panggil sebagai axon. Sebelum badan sel, this one, ini kita panggil dia sebagai dendrit. Ini pun sama untuk neuron deria ni, atau efferent. Yang ini kita panggil sebagai axon. Yang ini kita panggil sebagai
dendrit. So, dendrit dia adalah panjang berbanding neuron motor ni. Sini aksonnya adalah pendek berbanding neuron di sini. Okay, right. So, tengok kita tengok sini. Jika saraf spina dipotong ventral, saya dah bagi tahu kan. Kalaulah yang bengkak ni dorsal, bawah ni ventral. Ventral ni bahagian bawah. Biologi, dorsal atas, ventral bawah. Kalau depan anterior, belakang posterior. So, awak ingat atas dorsal, bawah ventral. So, ventral melibatkan neuron apa? Neuron X. So, neuron motor tidak berfungsi. So, jawapannya, tindak balas tidak berlaku. Okey, oleh efektor. So, efektor tidak dapat melakukan tindak balas. Kenapa? Impuls yang dibawa oleh neuron efferent tidak dapat dihantar ke efektor. So, bila kita putuskan bahagian, maksudnya, bila ventral tu terpotong, so, impuls tak dapat dihantar ke efektor. So, tak ada rasa sakit. Tapi bahayalah, sebab tangan awak akan jadi lebih teruk. So, ini adalah carta alih, senang kata. Flow dalam tindakan semua sama. Bezanya adalah pusat integrasi. Kalaulah tindakan refleks, dia melibatkan saraf tunjang. Kalaulah tindakan terkawal, dia melibatkan cerebrum. So, pusat integrasi ni tengok apakah tindakan. Kalau tindakan tu adalah luar kawal, ia melibatkan medula oblongata. Okay. Alright. Okay. Akhir sekali. Alhamdulillah. Nah, rajah 5.3 menunjukkan pemindahan impuls saraf daripada neuron X ke Y. So, kita nak bayangkan impuls ni, senang kata, maklumat dihantar dalam saraf adalah dalam bentuk impuls. Tetapi, apabila senang kata saraf ni, Tuhan jadikan, saraf ni, Allah mana saya lukis ni, Tuhan jadikan kita punya saraf ni, kalau saya nak lukis macam ni lah. Macam ni Ini adalah neuron deria, ini adalah interneuron, ini adalah neuron motor. So, awak nak bayangkan Tuhan jadikan antara neuron ni ada ruang kecil yang kita panggil dia sebagai sinaps. Maklumat dia akan dihantar kat sini dalam bentuk impuls. So, bayangkan yang ini kita besarkan jadi macam ni. So, bayangkan impuls tu akhirnya tiba dekat hujung neuron atau terminal axon. Bila dia terima dekat sampai hujung ni, the first one ni, okay. Alright, so sebelum tu ayat dia tahu, ruang antara neuron kita kenali sebagai sinaps. So, bila lah impuls tu sampai kat hujung neuron ni, sampai impuls ni tiba ke hujung ni, right, impuls ni akan ditukar kepada isyarat kimia. Apa namanya? Neurotransmitter. So, neurotransmitter ni yang akan merentasi sinaps. Neurotransmitter. So, senang kata maklumat ditukar dalam bentuk kimia. So, bila dah sampai ke neuron Y ni pula, tengok neurotransmitter ni akan merentasi sinaps ke neuron Y. Ni daripada gambar ni tau. So, bila dah sampai kat Y ni balik, dia akan jadi impuls ke semula. Okey. Dah seterusnya. Terangkan bagaimana penggunaan secara berlebihan ubat tahan sakit kepada terangkan kesan penggunaan secara berlebihan ubat tahan sakit kepada pemindahan impuls antara neuron Y dan juga X. So, nama pun tahan sakit kan? So, dia nak hentikan rasa sakit. Dengan cara apa dia hilangkan rasa sakit? Alright, so dia mengurangkan atau menghentikan rembesan neurotransmitter. So, neurotransmitter tu dikurangkan, merentasi sinaps. So, bila dia kurangkan neurotransmitter, tak banyaklah berlakunya pemindahan impuls. So, mengurangkan tindak balas atau kurangkan rasa sakit. Rasa sakit. So, senang kata, ubat tahan sakit ni mengganggu neurotransmitter. Okey. Alhamdulillah. Okey, saya touch sikit saja bahagian ini. Nah, rajah 6.1 menunjukkan seorang lelaki terpijak paku karat dan kakinya berdarah. Berdasarkan 6.1, terangkan mekanisme pertahanan badan terhadap bakteria yang memasuki luka. So, ini sebenarnya sistem pertahanan badan kedua tau. Sebab ia melibatkan radang. Apakah itu radang? Radang tu kalau awak nampak radang ni kawasan yang bengkak ni.
Kenapa dia boleh bengkak? Sebab dekat situ ada pengumpulan tisu-tisu rosak dan juga salur darah awak sebenarnya bengkak. Salur darah bengkak. Salur darah mengembang. Okay. So, apakah itu keradangan? Keradangan adalah gerak balas pantas yang memusnahkan, menetralkan tindakan bahaya. Sebab bila kena paku ni sebenarnya, ada mikroorganisma cuba nak masuk dalam badan. Kita tak nak tahu mikroorganisma tu masuk dalam badan. So, bahagian radang tu, bila ada mikroorganisma kat situ, dia akan menyebabkan tisu kat situ rosak. Bila tisu rosak, dia akan membebaskan histamin. Histamin ni penting tau. Fungsi histamin. So, histamin ni akan meningkatkan ketelapan kapilari darah. Maksudnya, dia akan menyebabkan kapilari darah ni akan bagi banyak sel fagosit masuk. Dan satu lagi, histamin ni sebenarnya dia menggalakkan sel fagosit berkumpul kat situ dan juga faktor pembekuan darah. So, oleh itu, bila ada faktor pembekuan darah, berlakulah proses pembekuan darah. Kalau pembekuan darah ni bukan sistem pertahanan badan kedua tau. Dia sistem pertahanan badan pertama. Kalau ada sel fagosit terlibat dalam apa? Terlibat dalam proses fagositosis. So, kesimpulan, sistem pertahanan badan pertama, kedua, melibatkan keradangan dan juga ia melibatkan proses fagositosis. Alright. So, itu sahaja untuk tajuk ini. Maafkan atas segala salah dan silap. Okay, thank you so much.